Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya janjikan bahawa saya akan membuat ulasan buku Memorial Kampung Boy. Buku ini adalah tentang anak-anak Malaysia yang lahir pada sekitar tahun 70-an dan 80-an. Apakah permainan yang dimainkan oleh mereka dan bagaimana mereka berhadapan dengan orang tua, bagaimana mereka berhadapan dengan masyarakat, bagaimana mereka berkawan. Apabila penulis dibawa ke Parit Jawa, Muar Johor, tu dia berkenalan dengan Ami, berkenalan dengan Mamat, dengan Zul dan banyak permainan tradisional baru yang telah diperkenalkan kepada mereka. Dalam Memorial Kampung Boy juga diceritakan tentang bagaimana ketakutan kanak-kanak pada zaman itu apabila dimomokkan dengan hantu, ya. Dan memang makhluk halus itu wujud yang mana penulis sendiri mengalaminya, iaitu dia disapa oleh hantu kungkung. Korang pernah dengar tak hantu kungkung? Zaman saya tu, saya pun memang selalu dengar cerita tentang kungkung, tapi alhamdulillah saya tak mengalaminya. Saya tak ditegur, saya tak bersua pun dengan hantu kungkung tu. Okey, hanya dengar-dengar macam tu saja, tetapi penulis mengalaminya sendiri. Dan banyak lagi cerita hantu di dalam ini, ya. Okey, dan satu perkara yang seronok bila bercerita tentang permainan yang dimainkan oleh penulis pada zaman kanak-kanaknya, penulis menerangkannya dengan terperinci apa nama permainan, bagaimana permainan itu dimainkan dan apa masalah dan apakah keseronokan yang mereka alami pada waktu itu berbanding dengan zaman sekarang. Dalam ini juga mengandungi petua, ya. Sebab bila kita bercerita tentang kisah benar, iaitu ini adalah kisah benar penulis, duduk di zaman 70-an 80-an yang mana orang tua ataupun ibu bapa masih berpegang kuat kepada adat dan kepercayaan, yang mana mereka selalu berpesan kepada anak-anak, ini tak boleh, itu tak boleh, dan anak-anak pada zaman itu sangat patuh. Sebab berlaku bila ketidakpatuhan itu dilanggar, sesuatu akan terjadi, iaitu perkara buruk terjadi kepada penulis. Okey, macam contoh dia menipu mak dia bahawa dia ambil lili penyapu mak dia, tapi bila mak dia tanya, dia tipu, dia kata dia tak tahu, sehingga dia ambil buat layang-layang dengan kawan-kawan dia. Okey, dan akibatnya dia terpijak paku dan dia percaya itu adalah kesan daripada penipuan yang dilakukannya terhadap mak dia, dan benda tu berdosa, Tuhan marah. Ayuk, Tuhan marah tipu mak semua. Okey, dan kat situ ada pengajaran yang diambil. Dalam Memorial Kampung Boy ada motivasi bagaimana anak-anak di dalam Memorial Kampung Boy ini mereka sedar tentang kemiskinan keluarga mereka, dan mereka tidak meminta-minta sebagaimana yang berlaku pada anak-anak zaman ini, ya. Penulis dan abangnya sebab itu berada di Johor, mereka tak ada basikal, dan basikal memanglah harganya mahal sangat pada masa itu, dan kawan-kawannya sangat kreatif, sangat membantu. Okey, salah seorang yang sangat menonjol pada cerita ini adalah watak Ami, yang watak yang bernama Ami, iaitu Ami telah membina basikal untuk dua beradik ini, iaitu penulis dan abangnya, tanpa mengeluarkan belanja, tanpa memerlukan peruntukan keuangan. Mereka tak minta pun dengan mak ayah, tapi mereka buat sendiri. Dan cara mana mereka buat, dari mana mereka mendapat rangka basikal, anda kena baca dalam ni, sebab usaha mereka tu memang mengejutkan. Dan cara mereka menukarkan barangan untuk mendapat rangka basikal dari kedai besi buruk itu membuatkan saya rasa macam sangat kagum dengan usaha mereka. Dan Ami tu, dia sepatutnya tak perlu bersusah-susah, sebab budak dua orang ni, iaitu penulis abangnya, baru je dia kenal, tak tahu hati budi lagi. Tetapi kerana persahabatannya itu, kerana mereka nak berkawan-kawan, mereka nak merasai keseronokan bermain, dia rasa macam dia ada basikal tapi kawan dia tak ada. Jadi tak seronok lah kalau nak ajak dua orang pergi jalan-jalan ke satu-satu tempat tu, dua orang lagi tak ada basikal. Nak suruh beli memang tak akan ada lah. Sampai bila-bila berani nak cakap dengan ayah, okey, berani nak cakap dengan mak, tak. Jadi Amin ni, dia ada kemahiran, dia ambil inisiatif tu, dia menggunakan kebijaksanaannya, dia bina basikal untuk dua orang budak ni.
Okey, di situ kita lihat ya, tak ada rasa dengki, tak ada rasa riak besar diri walaupun dia ada ilmu. Dia menggunakannya untuk kebaikan bersama. Dalamnya ada petua, di dalamnya ada nasihat, di dalam ini ada ilmu tentang alam ya, dan tentang motivasi, tentang kesubuhan, tentang cara dia nak capai kejayaan. Dalam permainan sendiri pun melalui cerita Memoir Kampung Boy ini, watak penulis ya, dia adalah watak paling kecil dalam cerita ini, iaitu berusia 7 tahun berbanding watak-watak lain yang berusia dalam 10-11 tahun macam tu. Dan walaupun kecil tetapi dia mempunyai keinginan untuk mencapai kemenangan dalam setiap permainan. Hatta bermain gasing, pertama kali dia tahu tentang permainan gasing. Bayangkan, kita tahu main gasing perlukan skill ya, nak lilit perlukan skill, nak lempar perlukan skill. Dia budak hanya berusia 7 tahun, tapi cara mana dia buat untuk dia menandingi orang yang telah experience ya, iaitu kawan dia yang bernama Zul tu siap pangkah lagi gasing orang sampai gasing orang sumpit, terkeluar daripada gelanggang. Dia memerhati, dia menggunakan pemerhatian. Saya lihat dalam Memoir Kampung Boy, penulis memang mempunyai satu sikap suka memerhati, dan situ kita boleh belajar ya bagaimana pemerhatian itu amat penting. Dan satu lagi sikap yang saya lihat ya, yang ada dalam Memoir Kampung Boy, selain menggunakan pemerhatian, dia juga menggunakan latihan, praktis. Okey, dia dah lihat cara orang buat dan dia berlatih. Kita kalau tengok orang lebih pada kita, kita jangan dengki, tapi sebaliknya kita cuba ya untuk mengatasi orang itu dengan cara kita berusaha dan praktis. Okey, di sini kita lihat bahawa buku ini mempunyai ilmu dan motivasi. Dia sangat bagus. Selain daripada tu, ada cerita ya, cerita seram, cerita sedih, cerita tentang persahabatan dan juga kehilangan. Yang hidup akan mati, tetapi persahabatan, kenangan itu kekal. Saya anggap buku ini adalah sebuah karya atau naskah penulis Malaysia yang terbaik. Dan sebelum ini saya ada baca Laskar Pelangi karya Indonesia, dan saya kagum ya tentang penceritaan persahabatan, kebijaksanaan penulis merungkai kehidupan budak-budak miskin yang kemudiannya berjaya ya. Tetapi Malaysia juga memiliki naskah yang sama, dan pada saya ia lebih dekat pada saya sebab saya juga mempunyai pengalaman bermain permainan yang sama, dan karya ini sangat dekat, dan saya percaya ia juga dekat dengan anda, zaman kanak-kanak anda. Jadi mengapa tidak untuk anda mendapatkan naskah ini dan imbas balik apa yang telah anda lalui bersama rakan-rakan anda, bersama arwah datuk, nenek, pakcik, makcik anda sewaktu anda berada di usia 7, 8, 9, 10 tahun itu. Karya ini adalah karya terbaik, tapi jika nak cetak buat kali kedua, saya minta untuk melihat typo yang ada dalam buku ini. Juga ada beberapa baris ayat ya yang hilang perkataan di tengah-tengahnya, dan saya nak ucap tahniah sebab cetakan pertama dah sold out. Saya harap sangat karya ini terpilih atau diangkat menjadi sebuah karya di antara karya terbaik Malaysia. Sekian dulu ulasan daripada saya untuk Memoir Kampung Boy, dan saya sangat berbangga kerana saya memiliki karya ini. Anda bila lagi? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.